Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis biqiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan kita pagi ini masih lagi dipanjangkan usia, masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah taala kerana kita terus diberikan nikmat kemerdekaan. Hari ini tanggal 31 Ogos 2020, bermakna kita telah pun mengecapi nikmat negara yang merdeka ini selama 63 tahun. Kalau mengambil usia orang yang bekerja kerajaan, maknanya bukan hampir, dah pencen lah. 60 tahun, 63 lah. Rasa-rasanya 63 tahun ni dah cukup lama ke tuan-tuan kita mengecapi nikmat merdeka ni? Jika nak dibandingkan dengan tempoh kita dijajah oleh kuasa-kuasa asing bermula pada 1511 oleh Portugis, sampailah ke detik 31 Ogos 1957. Hampir kira-kira 500 tahun lamanya kita dijajah. 1511 Portugis menjajah, 1641 Belanda menjajah kita pula. Kemudian British pula datang menjajah pada tahun berapa tuan-tuan? Ingat tak? 18 apa? 24. British. Dan ada selang-selang di Jepun pula. Jadi kalau nak dibandingkan 63 tahun ini yang kita kecapi nikmat merdeka dengan tempoh hampir 500 tahun kita dijajah,
maknanya masih jauh lagi untuk kita kecapi nikmat itu dengan apa yang telah kita lalui. Namun sebagai hamba Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana nikmat Allah mengurniakan kemerdekaan kepada kita, memberikan ruang kepada kita untuk menguruskan negara kita sebagaimana mengikut acuan dan kehendak kita sebagai negara Malaysia ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tahun ini merdeka kita mungkin agak berbeza sedikit kerana kita berada di dalam situasi PKPP. Jadi saya dipahamkan tidak ada acara-acara besar yang dibuat sempena menyambut 31 Ogos ini. Ada ke di Menara Condong malam tadi? Ada pergi ke? Wallahualam, tak tahulah ada ke tak ada. Ya. Tapi macam mana pun, sebagai hamba Allah Ta'ala, kita tak lari daripada perlu mengisi ruang-ruang kemerdekaan itu dengan pengisian yang bermanfaat. Sebab itu kita pihak Jabatan Agama mohon Agama Masjid mengadakan majlis bacaan Yasin sebagai tanda kesyukuran dan mengisi ruang untuk mengadakan tazkirah. Sepatutnya tazkirahnya malam tadi. Ya, tazkirahnya ialah Maghrib Isyak malam 30 tu. Tapi sebab malam tadi saya ada program lain, jadi saya buat pada subuh 31 Ogos inilah. Pengisian-pengisian ini bukanlah semata-mata kerana kita dalam PKPP, maka kita isi dengan pengisian kerohanian sempena kemerdekaan ini. Tetapi biarlah kemerdekaan ini, sepanjang tempoh kemerdekaan ini, diisi dengan pengisian-pengisian yang membentuk pembangunan modal insan. Kalau tengok kepada sejarah, sewaktu hari kemerdekaan 31 Ogos 1957 itu, tuan-tuan tengok balik, kita tengok balik sejarah, ada 3 ulama utama yang memainkan peranan dalam pengisytiharan hari merdeka 31 Ogos itu 1957 yang mula-mula. Ada 3. Yang pertama, Syekh Abdullah Fahim. Siapa Syekh Abdullah Fahim? Beliau adalah merupakan ulama yang hebatlah pada ketika itu dan juga pakar di dalam ilmu falak. Pakar dalam ilmu falak. Kenapa tarikh 31 Ogos 1957 dipilih? Kerana diminta pandangan oleh Tuanku Abdul Rahman kepada Syekh Abdullah Fahim yang ketika itu memang seorang yang arif dalam ilmu falak, bertanyakan pendapat bilakah tarikh yang sesuai yang boleh kita pilih sebagai tarikh kemerdekaan negara Malaysia. Maka dia bagi tahu 31 Ogos 1957. Am khair atana. Tahun yang terbaik telah datang kepada kita, katanya. Bagilah cadangan ini kepada pihak British. Kalau sekiranya pihak British tak terima atau tak setuju tarikh 31 Ogos 1957, kerana itu adalah tarikh yang terbaik untuk kita, kalau dia tak setuju, kita kena tunggu 5 tahun lagi, iaitu 31 Ogos 1962. Jadi pendek ceritanya, pihak British setuju dengan tarikh 31 Ogos 1957. Dia merujuk kepada ulama
untuk mendapatkan cadangan tarikh yang sesuai. Walaupun pada hakikatnya tak ada apa-apa masalah pun, nak pilihlah tarikh apa-apa pun. Tetapi demi nak merujuk kepada ulama ini, maka dia rujuk. Yang pertama. Yang kedua, semasa pengisytiharan kemerdekaan itu 31 Ogos 1957 itu, bacaan doa, bacaan doa dibacakan oleh Syekh Ahmad Alinggi, Mufti Negeri Sembilan yang pertama. Bacaan doa masa 31 Ogos 1957. Sebab itu kita tengok bagaimana pada sambutan yang pertama Hari Merdeka itu diisi dengan pengisian, adanya bacaan doa, adanya perkaitan dengan ulama dalam memilih tarikh. Dan yang ketiga, ada satu lagi yang mungkin jarang-jarang kita dengar, iaitu ketika itu juga jangan tuan-tuan lupa bahawa dilaungkan azan. Dilaungkan azan. Siapa dia? Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari, guru Al-Quran yang hebatlah di negara kita. Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari. Masa tu dia tengah muda lagi. Beliau melaungkan azan ketika pengisytiharan hari 31 Ogos 1957 itu. Jadi kalau kita lihat begitu situasinya, maka mengapa tidak kita jadikanlah itulah antara pengisian-pengisian dalam mengisi ruang-ruang menyambut hari kemerdekaan ini. Itu yang sebaiknya. Kalau tuan-tuan kesempatan, tuan-tuan buka balik, cari doa yang dibaca oleh Syekh Ahmad Linggi itu ketika Hari Merdeka 31 Ogos 1957 tu yang mula-mula tu. Buka balik, tuan-tuan baca doa. Saya nak baca panjang doanya. Bagaimana pengharapan beliau mendoakan kepada pentadbir-pentadbir negara ketika diberikan kekuasaan untuk menguruskan negara sendiri. Apa harapan-harapan dia? Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam. Tapi hari ini bila kita tengok, seperti jauh program-program kemerdekaan itu yang paling-paling tidak mendekatkan kita dengan semangat patriotik daripada perkara yang tidak berfaedah. Kita pun boleh tengok bila malam ambang merdeka, kita tahu dah pasti ada perkara-perkara yang tak sesuai. Sebab itu masa saya di penguatkuasa dulu, tuan-tuan, malam 31 Ogos ni memang confirm kita akan buat operasi besar-besaran. Saya ingat bukan kata kami sajalah, mungkin agensi lain pun akan buat operasi besar-besaran. Ada je kita akan jumpa dekat hotel lah, dekat kawasan rekreasi lah, ada saja. Sebab dijadikan itulah untuk seolah-olah macam pesta, nak berjumpa, bertemu dan sebagainya. Jadi kita kembalilah kepada asalnya, sebagaimana kita mengisi ruang kemerdekaan pada awalnya dulu dengan program-program yang bermanfaat, maka begitulah hendaknya. Bukan kerana PKPP ini sahaja, bahkan seterusnya lah begitulah, sehinggalah kita memberikan sesuatu yang positif dalam pelaksanaan sambutan hari kemerdekaan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan beri sedikit tazkirah berkaitan dengan kemerdekaan yang kita lalui ini, tuan-tuan. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 41, memberikan satu peringatan kepada manusia tentang mereka-mereka yang diberikan kuasa di atas muka bumi. Ini sebagai negara yang merdeka, ada kuasanya sendiri. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa na'au 'anil munkar
walillahi akibatul umur. Mereka-mereka yang apabila diberikan kuasa di atas muka bumi Allah, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Inilah merupakan asas kepada apabila seseorang ataupun apabila kuasa untuk menguruskan muka bumi ini diberikan. Maka kita tak lari daripada nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran ini. Tuan-tuan, apa yang kita nak daripada kemerdekaan ini yang membawa kepada kemerdekaan yang hakiki? Apa yang kita inginkan daripada erti kemerdekaan ini, tuan-tuan? Walaupun kita yakin bahawasanya bukan semua pejuang-pejuang kemerdekaan pada dulu mereka merasai nikmat kemerdekaan ini. Mereka berjuang, tapi mungkin tidak sampai masanya mereka menghadap Allah Ta'ala. Dan kita pula yang pada hari ini, mungkin tidak semua yang melalui zaman perjuangan yang getir itu, hari ini kita kecapi nikmat kemerdekaan itu. Kita nak supaya nikmat kemerdekaan itu difahami dalam erti kata nikmat yang sebenar, merdeka itu. Tidak cukup sekadar kita melaung merdeka, merdeka, merdeka. Kita kibarkan bendera, bawa ke sana ke sini, tapi kosong dalam jiwa kita. Dalam erti kata merdeka yang sebenarnya. Saya nak bawakan satu kisah yang biasa, tuan-tuan. Kita dengar, masyhur. Mungkin tuan-tuan pun biasa dengar. Iaitu kisah tentang kata-kata Rabi' Ibnu Amir ketika bertemu dengan tentera Parsi, ketua tentera Parsi, Rostom. Kisah ini dicatatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang masyhur, kitab tarikhnya yang masyhur, iaitu Bidayah wan Nihayah. Beliau adalah merupakan panglima angkatan tentera Islam ketika itu dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW. Dan dikabarkan Rabi' ibn Amir ini juga merupakan seorang bangsawan Arab ketika itu. Beliau, Sa'ad ibn Abi Waqqas, menghantarkan utusan untuk bertemu dengan Rostom. Dan ringkas ceritanya, dia pun pergilah bertemu dengan Rostom itu. Dan Rostom itu, dia menyediakan laluan, kapit, seolah-olah dengan bermegah-megah lah. Dia menerima kunjungan daripada wakil tentera Islam, iaitu Rabi' Ibn Amir. Kemudian dia pun datang, masuk dengan memakai pakaian perang dia, kelengkapan perang, pedang, semua ada. Maka tentera Parsi ni, anak buah pada Rostom, kata, kalau kamu nak masuk ke dalam ini, nak jumpa dengan Rostom, kamu kena buka pakaian kamu, pedang ke apa semua ni. Dia kata, bukan aku yang nak bertemu dengan kamu, tetapi kamu yang ingin nak bertemu dengan aku. Maka jika kamu ingin nak bertemu dengan aku, biarkan aku masuk dengan pakaianku begini. Rostom kata, tak apa, biarkan. Rostom tanya, apa tujuan kamu datang ke sini ataupun dalam peperangan inilah, ya. Maka ringkas ceritanya, Rostom kata, ini Rabi' Ibn Amir kata, Allahu ta'atna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mengutuskan kami ini untuk datang ini
untuk mengeluarkan sesiapa sahaja man syaa min ibadatil ibad, daripada perhambaan kepada sesama manusia ataupun sesama hamba makhluk, ila ibadatillah, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang kita nak faham. Merdeka yang hakiki itu ialah kita keluarkan, kita nak merdeka dari konteks negara, ya kita dah merdeka. Tapi dalam konteks individu kita ini, merdeka kita yang hakiki pertama yang kita nak faham, kita bebaskan diri kita daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila ibadatillah. Hari ini wallahualam dah 63 tahun kita dah merdeka. Adakah kita dah bebas diri kita dari sudut perhambaan sesama manusia? Ada lagi, tuan-tuan. Ada orang memeras manusia, memerah. Selagi boleh dia perah manusia, perah. Istilahnya kita kata kapitalis. Selagi mana dia boleh korek untung daripada itu, dia korek tanpa memikirkan apa-apa. Tidak ada unsur-unsur ketuhanan di situ. Bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia, min dhiqid dunya ila sa'atiha, daripada kesempitan dunia kepada keluasan. Kita hidup di dunia ini, jadikan dunia ini bukan semata-mata dunia, dunia untuk dunia, tetapi dunia ini luasnya apa dia? Dia sampai kepada akhirat. Dunia inilah jambatan kita untuk menuju akhirat. Jadi jangan kita berada di atas dunia semata-mata untuk seronok di dunia. Dalam masa yang sama kita lupa, dia boleh membawa jambatan kita bertemu kepada akhirat nanti. Sebab itu kalau kita bekerja sekalipun, maka bekerjalah kita, walaupun bekerja itu di dunia, nampak seolah-olah macam perkara dunia, tetapi apabila bekerja itu kerana Allah, bekerja itu kerana ibadat, maka dia akan menjadi luasnya apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Kerana dibawa sampai ke akhirat. Bawa sampai ke akhirat. Kita hari ini, sebab itu kita rasa seperti sempit kerana apa yang kita buat ini semata-mata di dunia je. Kita tak bawa sampai ke akhirat, tuan-tuan. Ini kita harus faham. Yang ketiga, min jawril adyan ila adlil Islam. Daripada kezaliman-kezaliman dalam agama ini kepada keadilan Islam. Sebab itu apabila Nabi sebelum diutuskan menjadi Rasul, masyarakat Arab ketika itu berada dalam jahiliyah, teruk, dalam kegelapan. Maka bila datangnya Islam, Islam angkat, Islam martabatkan balik, maka berlakulah keadilan di situ. Mengangkat martabat wanita yang merupakan suatu benda yang cukup dipandang hina ketika itu, Islam datang menghapuskan kezaliman-kezaliman ini dan mengangkat martabat-martabat yang sepatutnya. Yang inilah yang nak ditekankan dalam jiwa kita hari ini, tuan-tuan, dalam nak memahami, memaknai hakikat kemerdekaan yang sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Dan kalau kita tengok cabaran hari ini, kita tahu kita dah merdeka dari sudut pentadbiran kuasa negara itu. Tetapi jangan lupa bahawa penjajahan era baru adalah merupakan cabaran terbaru bagi kita pada hari ini sebagai rakyat Malaysia khususnya. Bukan mudah. Penjajahan dari sudut ekonomi, penjajahan dari sudut minda, penjajahan dari sudut budaya. Budaya hari ini terlalu mudah untuk kita terpedaya dengan
dan terikut-ikut dengan budaya-budaya yang dibawa daripada luar yang negatif. Bukan semuanya negatif. Ada juga yang positif, tetapi yang negatif ini yang kita tak nak. Negatif ini kita tak nak. Budaya penjajahan dari sudut pemikiran. Ada saja fahaman-fahaman yang masuk menyerap dalam anak-anak kita, menyebabkan akhirnya lari daripada Islam yang sebenarnya. Fahaman-fahaman liberal, keterbukaan, fahaman-fahaman kebebasan hak asasi yang melampaui batas. Tidak ada, kita merdeka, tuan-tuan, bukan bermakna kita bebas. Tanyalah mana-mana negara yang dah merdeka, semua negara yang dah merdeka, hatta negara Eropah, negara barat sekalipun, kita tak boleh nak guna, kita kata kita dah merdeka, maka kita boleh buat apa sahaja. Tak boleh. Kerana setiap negara ada undang-undang. Undang-undang itulah yang membataskan kebebasan. Tapi apabila dibawa fahaman, kita bebaslah nak bersuara, nak bebas itu. Sebenarnya bebas itu bukan bebas yang mutlak, tapi bebas yang ada batasan. Sebab itu kalau kita tengok dalam isu COVID-19 ini, bagaimana yang berlaku di Amerika Syarikat yang teruk kesannya, begitu kesnya begitu banyak, apabila dibuat perintah berkurung, mereka marah, mereka tak setuju. Rakyat keluar turun bantah kerana hak asasi kata dia. Ini kebebasan kami, kami nak keluar rumah, nak keluar, nak berjalan, itu hak kami. Nak kata apa? Teruk tuan-tuan. Apabila fahaman begitu masuk dalam kita, dalam keadaan kita ada batasan syarak kita, bukan sekadar undang-undang negara saja, bahkan kita ada batasan syarak. Syariat itu menjadi penghadang. Selagi mana dia tidak melepasi batasan syarak, silakan. Tapi tengok juga adakah melepasi batasan undang-undang. Kita tak boleh. Penjajahan era baru itu yang membimbangkan kita. Apatah lagi dalam suasana hari ini dengan konteks dunia tanpa sempadan, dunia terbuka. Dulu kita berperang dengan penjajah, Jepun, British, Portugis dan sebagainya. Yang kita nampak, Portugis datang menyerang. Nampak armada kapalnya, tenteranya datang, nampak. Jepun kita nampak, British kita nampak. Di mana orangnya, di mana mereka duduk, kita tahu siapa musuhnya. Tetapi hari ini kita tak nampak. Kerana musuh itu menyusup masuk ke dalam rumah kita, bahkan dalam bilik anak kita, bahkan di hadapan mata anak kita tanpa kita perasan. Apa contohnya? Internet. Apa contohnya? Media sosial. Apa contohnya? Handphone. Macam-macam lagi. Ideologi itu masuk dalam media sosial dan dibaca, disebarkan oleh siapa saja. Anak-anak kita ke dalam bilik. Itu lagi bahaya. Kita bebas daripada cengkaman penjajah, pentadbiran, tetapi kita lupa bahawa kita masih lagi dicengkam dari sudut penjajahan era baru yang lebih membahayakan kerana kita tak nampak dan kita tak tahu. Bagus anak kita ni tak keluar ya. Malam 31 Merdeka ni tak keluar, duduk rumah, bagus. Duduk dalam bilik, bagus. Tapi tak tahu apa dia buat dalam bilik. Dengan Facebook, dengan apa dia main kat dalam bilik, kita pun tak tahu. Rupanya ada benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok. Ini yang kita bimbangkan tuan-tuan dalam nak memahami erti kemerdekaan yang sebenar. Jadi kita bawalah diri kita supaya dalam setiap perkara kita ini, bebas diri kita ini membawa maksud bebas perhambaan sesama manusia, tetapi menuju perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak bawa. Yang pertama tuan-tuan. Okey? Yang kedua, yang ini yang kita tak perasan. Kita tak berapa perasan. Merdeka yang hakiki ini, tadi satu konteks, saya bawa dua pagi ni tuan-tuan. Cukup dua lah. Tu pun ingat tak ingat tu lah. Yang pertama tadi, bebas dari konteks penjajahan era baru.
Bebas dari konteks penjajahan negara, kita dah selesai merdeka 63 tahun. Tetapi yang kedua, yang pertama yang kita nak faham, kemerdekaan hakiki ini bebas dari sudut kemerdekaan yang dijajah dari sudut pemikiran, dari sudut ekonomi era baru ni. Yang kedua, yang ini pokok pangkal dia, tuan-tuan. Kalau penjajahan Portugis, kita mula dijajah sekitar 1511. Dulu kita diajar tujuan Portugis datang ke tanah Melayu, dia ke Melaka. Melaka ni satu kerajaan yang kuat dahulu, bukan Melaka, negeri Melaka yang kita ada sekarang ni. Dia kerajaan itu luas, sehingga menjadi tumpuan kepada kuasa-kuasa asing ketika itu. Dihantar dia punya, kita kata apa, tinjauan pertama dia, Lopes de Esquerra ni belajar sejarah dulu. Nama-nama ni senang kita ingat pasal dia lain daripada yang lain. Satu lagi Alfonso de Albuquerque. Kita diajar, mereka datang ni nak apa? Mencari rempah, perdagangan rempah. Betul tak, tuan? Itulah yang kita difahamkan masa belajar sejarah dulu. Cari rempah. Tapi bila buka balik sejarah, mereka datang, Portugis datang, tinjauan yang pertama dia bawa Lopes de Esquerra itu adalah merupakan, dia bukan orang-orang biasa ni, tuan-tuan. Kalau untuk perniagaan rempah ratus, bahasa mudah logik kita kata, bawalah orang tukang masak ke apa ke yang kenal rempah ratus. Itu pun tak ada masuk akal pun katanya. Mereka mana ada makan rempah ratus ni. Tapi dia bawa 3 konsep strateginya. Gold, glory, gospel. Kekayaan, kemewahan. Satu lagi gospel ni macam agama lah, ketuhanan. Itu yang kita hati-hati. Hari ini pun begitulah juga. Kita risau, memang dah tak ada dah, tetapi yang penjajahan era baru inilah yang kita risau. Sampai ke peringkat agama itu yang kita risau, apabila dia mengakis akidah kita. Pelan-pelan, sikit-sikit, proses normalisasi benda yang salah dan dosa itu menjadi satu biasa dah mula ada dalam masyarakat kita. Benda tu dosa, benda tu tak betul, salah, tetapi dijadikan satu normalisasi. Benda yang tak apa, biasa. Bila kita biasakan benda tu, lama-lama orang anggap okey, betul lah tu, tak ada apa pun. Itu yang kita risau. Okey, kita tinggalkan yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan hakiki yang saya nak bawa hari ini ialah tadi Portugis masuk 1511. Penjajah yang ini, yang kedua ni, bukan 1511, bukan 1400. Bahkan penjajah ini dia ada semenjak dari zaman Nabi Adam lagi. Dia nak cuba jajah manusia. Siapa penjajah tu, tuan-tuan? Syaitan. Iblis. Hakiki kemerdekaan kita yang boleh kita fahami dalam memaknai kemerdekaan ini, yang kedua yang saya nak bawa ialah kita bebas daripada jajahan syaitan. Tanpa kita sedar, syaitan ini sentiasa berusaha nak menjajah diri kita. Menjajah dan nanti kata menguasai diri kita. Dia sentiasa membawa manusia ke jalan kebinasaan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwa. Fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan ini adalah merupakan musuh kamu. Fattakhizuhu aduwa. Maka jadikan syaitan itu musuh kamu.
Kan pelik ayat tu. Allah dah sebut yang mula-mula, sesungguhnya syaitan ini musuh kamu. Kita fahamlah, syaitan itu musuh lah. Allah nak terang, syaitan itu musuh. Sambungan ayat itu Allah kata, kamu jadikanlah syaitan itu musuh kamu. Maksudnya apa? Ada dari kalangan manusia yang jadikan syaitan itu seperti kawan dia. Seperti sahabat rapat dia. Sebab apa? Sebab dia ikut jejak langkah syaitan. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh kamu. Innama yad'u hizba'u liyakunu min ashabis sa'id. Kerana sesungguhnya dia sentiasa mengajak untuk membawa kamu dan kumpulan-kumpulan kamu ke dalam neraka sa'ir. Yang inilah yang kita risaukan. Satu lagi, kerana penjajahan syaitan ini membawa makna dia akan membawa kita, menyesatkan kita jauh ke lembah kebinasaan. Penjajahan era baru tadi, dia membawa kita kepada hilang jati diri. Orang Malaysia ke? Ya, saya lahir ke Malaysia. Tapi cakap Melayu langsung tak boleh. Hilang jati diri. Cakap Melayu sepatah pun tak boleh. Lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, cakap Melayu sepatah pun tak boleh. Hilang jati diri. Orang Malaysia ke? Ya, saya orang Malaysia. Tapi adat dan budaya orang Melayu, khususnya lah orang Malaysia lah, budaya orang kita, tak ada. Tak ada. Jadi penjajahan era baru itu membawa kita menghakis nilai jati diri. Tetapi penjajahan yang satu lagi ini, syaitan menjajah kita ini, dia akan membawa bukan sekadar menghakis diri kita, membawa kita ke lembah kebinasaan. Silap-silap membawa kita ke jurang api neraka. Itu yang kita risaukan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka kita berhati-hatilah dengan godaan syaitan yang sentiasa. Kerana syaitan ini dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala. La aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda mereka. Tak apa, syaitan kata, iblis kata kepada Allah Ta'ala, bagilah aku satu tempuk masa, aku akan goda dan bawa mereka daripada kiri, kanan, depan dan belakang. Aku akan goda mereka dan pastikan mereka akan tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu janji syaitan. Dia nak menjajah kita. Sebab itu kita kena berusaha mengelakkan diri kita daripada dijajah oleh syaitan ini, dikuasai oleh syaitan. Hakikatnya kitalah yang menguasai diri kita, tetapi kita lupa bahawa benda yang kita tak nampak itulah yang syaitan sentiasa cucuk kita. Tak payahlah datang. Ini kan cuti umum ni. Kamu rehat kat rumah dah lah. Apa datang masjid sembahyang? Subuh ni sejuk lagi, tidur kat rumah. Kita pun akhirnya lena dan kita pun ikut jejak langkah syaitan yang telah dibisikkan kepada kita. Dia sentiasa bisikkan yang elok-elok kepada kita. Dia sentiasa bisikkan perkataan-perkataan yang manis. Apa sangatlah kamu tak pergi masjid sehari. Tiap-tiap hari kamu pergi masjid. Hari ni je. Hari ni kan hari merdeka. Kamu kena merdeka. Duduk rumah. Tak payah keluar. Rehat. Besok kerja. Hari ni cuti. Hari ni lah cuti. Kamu tidur. Dia akan bisikkan perkataan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dia bisik-bisik supaya benda yang tidak berfaedah, benda yang tidak bermanfaat ini nampak elok. Nampak elok. Kita nak sembahyang, dia goda supaya jangan sembahyang. Kalau kita sembahyang juga, dia goda juga lagi.
Tak payahlah sembahyang ikut waktu, lewat-lewat pun tak apa. Ya. Subuh panjang sikit ni, ada lagi 10 minit lagi nak habis waktu subuh, boleh. Pukul 7 pun kamu boleh sembahyang lagi. Tak apa, kamu bangun pukul 7 nanti sembahyang subuh. Elok kawan nak sembahyang dah lewat pun, alah apa sangat. Kalau kamu tak sembahyang hari ni, satu waktu je kamu tak sembahyang. 4 waktu lagi kamu sembahyang. Maghrib, Isyak, Asar, Zuhur kamu sembahyang. Subuh je kamu tak sembahyang. Tinggal je lah subuh. Dia cucuk sikit-sikit. Akhirnya, tanpa kita sedari, dia telah menjajah dan menguasai kita. Jadi sebab itu kita hati-hatilah tuan-tuan. Ya, penjajah ini sebenarnya akan terus ada. Penjajah yang kedua ini, yang saya sebut yang kedua ini, syaitan ini akan terus ada dalam diri kita sampailah hari kiamat. Kerana itulah janji dia kepada Allah Ta'ala. Janji syaitan, janji iblis pada Allah Ta'ala untuk menjajah dan menyesatkan manusia. Jadi kita fahamkan dalam diri kita tuan-tuan, dalam nak mengisi ruang-ruang kemerdekaan ini, jangan kita lupa bahawa kita pun perlu memerdekakan diri kita daripada godaan syaitan dan daripada terus dijajah oleh nafsu diri kita. Itulah dua benda yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada memberi manfaat dalam konteks kita nak memaknai dan memahami kemerdekaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita dapat membentuk masyarakat yang benar-benar bersifat manusiawi. Dia manusia tetapi ada nilai manusiawi. Bukan seperti robot yang disistemkan. Tidak ada nilai-nilai manusiawi. Wallahu a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terus memanjangkan nikmat kemerdekaan kita berterusan dan terus memelihara keharmonian dalam negara kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawtal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslam insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.